Okey, untuk Forex Factory Forex Factory kita ada berita mengenai ini hari Selasa ada big impact news untuk Australian dollar, tapi sebelum tu pada hari Senin tak ada sebarang big impact news, ada media impact news saja. Satu berita yang keluar untuk di bawah currency euro untuk Spanish employment change berkurang dengan sangat-sangat banyak, drastik, jadi negatif. Jadi orang ramai bekerja lah untuk Spanish ni, bagus. Dan untuk hari Selasa pada hari ni 12 tengah hari tadi ada big impact news untuk Australian dollar. Cash rate-nya sama, iaitu 0.1%. Untuk US dollar pada pukul 10 malam tadi, baru je tadi kot ada ISM Services PMI, bacaan yang keluar adalah 58.3, fokus 58.6. Kurang sikit je, tak banyak beza. Mungkin dengan itu USD, kita tengok bacaan terkini macam mana. Dekat scanner nampak je USD menguat seketika. Untuk hari Khamis, hari Rabu tidak ada big impact news, hanya ada media impact news. Hari Khamis ada high impact news US dollar, FOMC meeting minutes. So FOMC meeting minute dia tidak ada sebarang bacaan kalender, cuma kena berhati-hati dengan news yang keluar pada hari Khamis. Pada hari Jumaat kita ada Canadian dollar, big impact news, employment change dan unemployment rate. Jadi bacaan dia dijangka berkurang daripada yang pada bulan lepas. Jadi ada sekiranya tuan-tuan trade Canadian dollar, berhati-hatilah pada hari Khamis ini. Dan sebelum tu terlupa nak baca pasal scanner. So scanner dia tengok big, kita dapat tengok kat sini. Major pair dan juga DJ So major pair kita dapat Euro USD sedang kita dapat lihat pada ketika ni USD sangat-sangat kuat Macam UJ dia melonjak naik, USHF dia melonjak naik, Euro USD, GBP menurun, UCAD dia pun nak buat reversal pattern kat situ. AUD USD dan ZUSD memang sangat-sangat kuat punya penerjunan. Ini menunjukkan mungkin berita yang keluar pada pukul 10 malam tadi dia memihak pada US dollar. Untuk GJ pula dia naik dengan relax dia sajalah. Dia tak ada sebarang kekuatan untuk turun lagi. Mungkin disebabkan oleh pair orang pakai sell JPY pada ketiga ni. Baik, saya pass ke C4F untuk tengok currency strength kita macam mana. Boleh, terima kasih. Okey, so tuan-tuan yang baru join pada hari ini, tuan-tuan boleh buka website finviz.com/forex.as untuk dapat melihat currency strength. Tuan-tuan pilih forex lah. Kat sini ada forex, ada crypto, depend pada apa yang tuan-tuan trade. Kalau tuan-tuan trade currency, boleh tekan forex. Kalau tuan-tuan trade crypto, tekan crypto dekat sini dia ada strength dia. Okey, so kita akan lihat currency strength kita. So sekarang ni tuan-tuan kita lihat AUD berada pada kedudukan pertama, strength yang paling kuat diikuti oleh NZD. AUD NZD tu saya selalu bagi tahu, dia tak lari jauh dia pun mesti sentiasa sama lebih kurang. So tuan-tuan boleh gunakan dua pen ni untuk trading boleh agak lah. Okey, tu clue lah sampai nak. Jadi AUD NZD diikuti dengan CAD GBP, USD dekat tengah-tengah. Okey, yang teruk sekali JPY. Itu JPY tangga pertama sampai nak. Jadi dia dah mula JPY dengan euro dia itu duduk atas. Jadi dia dah mula turun, nampak. Dia market ni sekejap, sekelip mata boleh berubah tuan-tuan. Okey. Kena hati-hati. Okey. So euro USD kalau kita lihat dekat sini, dia berada dalam keadaan consolidate tuan-tuan. Memang tak kuat langsung negatif 0.16. Sama ada dia punya kekuatan sekarang kita lihat, dia mungkin boleh turun lagi sikit, lagi apa yang saya mati ni. Dia boleh turun sampai level 1.09 tu, itu insya-Allah dia nak capai. Sebelum dia buat keputusan untuk patah balik. Sebab apa? Kalau tuan-tuan perasan kalau dia patah balik tu pun dia membentuk dia akan pergi ke okey, dia mungkin boleh patah balik, mungkin juga dia boleh break ke bawah. Apa-apa pun kita kena lihat graf macam mana pun, ataupun kita kena lihat news yang terbentuk pada masa itulah. Okey, GU positif 1.019 juga berada dalam keadaan consolidate, di mana kalau tuan-tuan lihat tidak ada satu pun yang boleh break dominant candle bearish
Tidak ada satu pun yang boleh break dominant candle bearish, masih berada dalam keadaan consolidate, iaitu di dalam dominant candle punya body. Okey, kena tunggu break salah satu baru kita boleh agak apa gerakan dia. Okey, UK positif 0.35% juga tidak berapa kuat. Okey, di sini kita boleh kata melihat pada USD sebab JPY paling lemah, betul tak? Okey, tetapi tidak kuat, tidak berapa kuat, tetapi masih boleh naik. Faham istilah tidak berapa kuat tapi masih boleh naik ke level 124. Masih boleh naik ke level 124. Okey. Untuk minyak kita lihat minyak pelemahan pada minyak, kalau tuan-tuan lihat pelemahan pada minyak iaitu minyak kalau ikut sinilah dia akan turun sikit sajalah. Dia tidak akan turun banyak. Kemudian dia akan naik. Minyak selalu macam tu lah Sifai. Dia akan naik. Dia tak akan break dia punya trend line itu. Dia turun pun dia main kat trend line, lepas tu dia akan lambung balik. Itulah cara minyak punya permainan. UK negatif 0.42%. Kita lihat CAD agak kuat agak kuat, dan kalau apa yang kita lihat dekat sini dia sudah bukan sudah break, dia sudah sampai level support yang berada di bawah itu 1.2430. Kalau dia boleh break maka dia akan turun ke bawah lagi lah. Kalau dia tak boleh break dia akan naik atas. Okey. Dari segi apa yang kita pandang ni, kekuatan untuk penurunan masih ada tetapi tidak terlampau kuat lah, tidak terlampau kuat tidak terlampau kuat. Kena hati-hati juga. USD CHF kita ada positif 0.07%. Bermaksud kenaikan dia USD punya kekuatan bagi CHF tidaklah terlalu kuat tidak terlalu kuat disebabkan dia nak kena break satu dominant candle bearish yang berada di sebelah kiri dia yang agak kuat. Kan? Okay, so USD CHF macam itulah kita beritahu mungkin dia boleh naik lagi untuk test level 0.93. Okay, AUD USD. So di sini kita lihat AUD memang kuat tuan-tuan. AUD memang kuat, iaitu posisi 1.09%. Sangat-sangat kuat. Okey, macam mana tuan-tuan nak tahu, nanti kita kena tengok dekat chart, kita tarik Fibo, adakah dia dah melebihi level 100%. Adakah pergerakan sekarang ni price kan 0.7625 sudah berada di level 168%. 168%. Kalau dia berada di level tu maknanya dia dalam proses nak turun pun kuat, lebih break level tu dia akan naik. So kita kena lihat. Tetapi sekiranya dia tak sampai lagi level tu maka dia boleh naik lagi. Okey, gold kita ada positif 0.24%, iaitu kekuatan gold kalau positif 24 memang lemah berada dalam keadaan consolidate. Kalau tuan lihat ada dominant candle yang kecil tu, dominant candle kan yang candle tu yang dua candle terbentuk selepas itu tidak ada satu pun yang boleh break lagi. NZD USD kita lihat kekuatan pada NZD berbanding USD kita tengok, tetapi tuan-tuan kena hati-hati sebab di level 0.6985 macam tu, iaitu berada pada resisten yang sangat-sangat kuat. Rejection dia juga agak kuat tuan-tuan, agak kuat untuk dia patah balik sedikit untuk pergi balik ke kawasan swap zone dia. Dia ada area swap zone tu kalau tuan-tuan lihat 0.685 macam tu area swap zone dia, kemungkinan untuk dia patah balik tu ada tapi kalau dia nak break, kalau dia boleh break kawasan atas tu maka dia akan naik lebih tinggi lah. Okey, untuk Euro GBP kita ada negatif 0.36%. So memihak pada GBP lagi pada Euro Okey, so kalau kita lihat dekat sini dia boleh turun sampai 0.83. Okey, sebab kekuatan tu masih ada lagi sebab ada candle terbentuk, candle bearish terbentuk adalah tiga body yang besar sebenarnya. So body yang ketiga ni insya-Allah dia boleh sampai 0.83 insya-Allah. So GG kita ada positif 0.51 bila atas pada 0.5 naik kuat lah. Jadi tuan-tuan lihat level 161.85 adalah level 100%. Level 100%. Kalau dia boleh level 100% tu maka insya-Allah dia boleh pergi ke level yang lebih atas. Kalau tak boleh dia akan patah balik ke kawasan swap zone iaitu di level 158 swap zone dia. Macam tu. Bitcoin kita ada negatif negatif 1.45. Mungkin dia nak turun sekejap untuk test 44, lepas tu dia akan naik balik 44,000 dia akan naik balik. Macam itulah apa yang saya boleh bagi tahu daripada chart ni, daripada strength meter ni. Okay, baik, terima kasih atas perkongsian. Okey, jadi kita akan lihat indeks dolar. Okey, pada malam ni indeks dolar menunjukkan kekuatan penguatan yang mana saya dah sambung pada saya dah cerita pada dekat signal dekat mapping channel di
Telegram bahawa price akan cuba untuk naik untuk test kita punya resistance. Sudah pun sampai, jadi siapa yang sudah buy dollar, mungkin tuan-tuan dah boleh sedia letak BE ataupun letak TP. Sebabkan oleh ini orang kata price action yang dia tengah buat correction wave, dan sekarang dia berlaku kat atas ni satu rejection. Mungkin dia akan turun sekejap untuk buat satu lagi wave turun ke bawah baru dia naik, ataupun dia boleh buat satu lagi breakout untuk follow line yang warna biru ini. Jadi untuk indeks dolar di time frame H4 kita nampak macam tu, dan kalau ikutkan ini adalah orang kata apa, pergerakan bullish flag. So untuk kecenderungan dia untuk naik itu adalah lebih tinggi lah berbanding dengan dia buat penurunan. So kalau dia turun, dia biasanya misalnya buat head and shoulder untuk naik, untuk turun. Tapi ini manakala ni time frame H4 menunjukkan bullish flag, jadi insyaAllah lebih besar lah peluang dia untuk naik. So untuk di daily pun kita nampak dia susah lagi tu turun. Dia test kat kita punya line support ni beberapa kali, 3 kali, dan mungkin ada peluang cerah jugalah untuk dia break. Jadi nak trace sampai 100 ya. So time frame lebih untuk weekly pula, candle adalah candle masih lagi bullish pada minggu ini. Kalau minggu lepas ada satu rejection candle bearish, tapi rejection tu terus dia cover balik dengan kenaikan lah sampai ke minggu ini, ketika ini. Dan kalau ikutkan ini sudah sampai ke level-level yang critical. Kalau ikutkan resistance yang kita ada dapat lihat sini 101.9 hingga ke 102.9. So di sini ada gap yang sangat jauh banding dengan sekarang. Mungkin price akan cuba untuk cari seller-seller di atas ini di time frame weekly. So untuk di daily memang nampak macam bullish flag lagi, dia ada kemungkinan untuk naik. Jadi di time frame lebih kecil, eloklah kita fokus untuk dia breakout. Manakala di time frame H1 ada satu candle bearish engulfing buy. Jadi ini adalah satu kata petanda yang sangat-sangat cantik, menunjukkan indeks dolar akan mengukuh buat ketika ini. Walaupun dia sudah sampai ke area demand, area supply dia dah ni, tapi rejection orang kata susah nak nampak lah. Mungkin ini yang apa kata masih momentum untuk naik tu sangat tinggi lah berdasarkan news yang keluar tadi. Di M30 pun ini mungkin kena news, jadi tuan kena hati-hati. Mungkin dia akan retrace sekejap tempat dia berlaku breakout ni sebelum naik. Bagi saya memang dia akan naik untuk test at least ke 9. Jadi untuk scalping malam ni, trader indeks dolar, trader dolar, tuan-tuan boleh fokus buy yang menunjukkan maksudnya di pair USD di belakang macam Euro USD, GBP USD, tuan-tuan boleh fokus setup sell. Manakala USD di depan macam USD JPY, USD CAD, USD CHF, tuan-tuan boleh fokus setup buy. Alright. Jadi saya indeks dolar sudah siap, jadi kita akan lihat gold sekejap. So untuk gold, sebabkan dolar menguat tadi, dia sudah test kawasan 19.4, dia reject dengan kuat. Tapi di M30, untuk di daily pula kita lihat price sedang parking di area 1900 ni. Price dengan sideways di daily sini di tengah buat base. Jadi ada kemungkinan untuk dia naik disebabkan apa? Ini pernah jadi kawasan resistance sebelum ni dan dia pernah celup beberapa kali. So apabila dia buat celup ni, pada saya dia boleh naik lagi ya. So ini yang kita namakan dia retest balik di kawasan swap zone ataupun di kawasan previous resistance area. So previous resistance area dalam pemahaman kita punya price action adalah sekiranya dia buat higher high di sini. Ini adalah previous high, higher high. Ini menunjukkan price uptrend. Jadi bila price uptrend, dia akan cuba buat lower low, higher low, sorry. So ini lower low, kita dapat lihat dia buat sentiasa membuat higher low di time frame daily. Higher low, dan sampai sekarang pun mungkin kita jangkakan ini adalah low yang terkini, higher low. Jadi ada kemungkinan untuk price naik lagi lah untuk gold. Gold memang dia akan naik, susah untuk jangkakan dia turun. Okay, di time frame H4 kita nampak gaya dia nak buat head and shoulder. Okay, dia nak buat shoulder. Pattern head shoulder ni bagi saya sudah orang kata mungkin dah terbatal lah. Sebab apa? Kita dapat head and shoulder yang valid head and shoulder ni, kita dapat lihat ni yang pertama, kedua, ketiga neckline jatuh. So ini head and shoulder yang valid. Di sini walaupun di terbesarnya ada berlaku head and shoulder,
tapi dia punya impulsif pergerakan untuk turun tu kita tak nampak lagi. Dan ditambah pula dengan sekarang kita dapat satu correction candle, correction pattern yang bentuk diamond di sini. So bila turun dia buat diamond, faham, nampak tak yang diamond. So untuk diamond pembentukan dia, tuan-tuan boleh tengok macam ni, dia buat macam ni. Okay, macam ni lah, lebih kurang lah, saya tak pandai melukis. Supaya pandai daripada saya. Macam pali ke ya. Dia senyap tak kata apa pun kena juga. Masih nak makan steamboat lebih lagi Sifai. Tak, tunggu Sifai hanya update. So pattern diamond ni menunjukkan reversal ataupun cancellation untuk price action yang sebelumnya. Jadi price action yang kita tengok sebelum ni adalah dia nak buat head and shoulder. So head and shoulder yang saya nampak adalah head, shoulder left dan ini dia buat shoulder right. Tapi shoulder right ni bagi saya sudah terbatal dengan pembentukan diamond ni. So sekiranya diamond ni kita nak tunggu, tuan-tuan boleh tengok trendline ni. Tuan-tuan transfer, buka di traffic lebih kecil H1 ataupun M30. Kita standby untuk price breakout. Boleh So kat sini kita tunggu. Tuan-tuan tengok kenapa price reject ni pun disebabkan oleh pembentukan diamond ni lah. Tuan-tuan kena faham lah. Jadi sekarang ni kita kena tunggu. Memang kita kena tunggu price patah balik ataupun macam mana. So untuk jangkaan saya, tadi dia turun buat diamond, biasanya dia akan buat kenaikan. So di time frame H1, saya tunggu dia breakout, tapi sekarang masih belum berlaku. Hanya berlaku breakout, tuan-tuan boleh entry. Jadi kita punya TP kita dalam 2000 lah. So 2000 ni bagi saya dia akan berlaku satu rejection semula lah. Sebabkan sini pernah ada kawasan high level area, high level trading area. Pernah ada resistance kat sini. Okay, itu saya punya target lah di time frame H1, H4 tadi. Jadi fokus saya tak buy. Strategi lagi satu ini kalau saya tak buy, ini saya nak serta kalau saya tak sell, tuan-tuan boleh berhati-hati. So untuk saya tak sell, dia kena breakout ke bawah dan dia retest balik line ni, dan kita akan target di kawasan support. Right, support ni adalah kita punya tempat untuk kita tandakan TP dia. Okay, untuk goal mapping saya macam ni. Kalau tuan-tuan ada tengok, tuan-tuan kena standby sebab ini sebenarnya tak ada signal lagi untuk buy atau sell. Kalau ikutkan pemahaman chart pattern, dia kita kena tunggu breakout dulu apa-apa pun. Jadi tuan-tuan kena berhati-hati ya. Ada dua kemungkinan, sebab chart pattern bukannya 100%. Ada kemungkinan untuk dia naik dan lebih tinggi orang kata kan. Tapi kalau dia turun tu jangan kecewa pula. Ada case yang chart pattern terjadi. Memang banyak case yang terjadi ya. Kita kena berhati-hati dalam trading lah. Boleh Cip ya? Betul Sifai, betul. Betul ya? Trading ada risiko je lah biasa. Biasa lah tu. Jadi saya akan pass ke C4F lah untuk semua buat analisa beliau. Ikut ada pair yang sedap untuk kita trade pada malam ni, pada bulan Ramadan yang nak masuk ketiga ni. Ramadan. Okay, terima kasih kepada C4S untuk gold dan juga dolar. $4. So saya akan tengok pair mana yang sedap. Betul lah, SPF yang ketiga. SPF pasal tak cukup lah. Hari ketiga je, kedua ke? Hari Ahad besar kan. Kita bukan baru buka puasa 2 kali ke? Buka puasa Ahad lah SPF. Ahad besar. Puan tu orang. Aduh. Pak Raya ada orang kena kodok lagi satu hari. Pernah lupa tu. Saja nak buat konten sebenarnya. Nak buat konten kat TikTok tu. Ampun. Okey. Okey, macam baik kita ada AUD CAD. So kalau kita lihat tuan-tuan dari segi currency strength, kita nampak kekuatan berpihak pada AUD di daily ya tuan-tuan, betul. Kan di H4. Okey, kita tengok pada daily lah. Kita tengok currency strength tu dia daily punya cerita kan. Memang nampak berpihak kepada AUD. Tapi di H4 dia akan retest dahulu tuan-tuan sebab ini adalah kawasan swap zone
Area swap zone C4M familiar lah benda-benda ni, power benda-benda ni. Dia yang cerita saya akan dapat nama. Dia dah kantilkan kita. Okey, area swap zone. InsyaAllah tuan-tuan, insyaAllah. Okay, Allah willing, insyaAllah dia akan sampai balik. Dan area swap zone ni juga merupakan area 50%. Okey, tak apa, sebelum tu saya nak bagi eastern entry dulu. Takut kita terlepas entry, okey. Tak apa, tuan entry lah, jangan takut. Okey, Abu area support kat sini. InsyaAllah area ni dia boleh sampai tuan-tuan. Okey. So BE di setiap dia nanti TP dia, UDP TP. UDP cukup, tak apa. Kalau kena di soalan kita tak ada masalah. Okey, tuan-tuan tengok ini ada swap zone dia. So sekarang dia akan test rate sebelum dia naik lah. Pada test sini atau pada test sini, tapi tuan-tuan tak TP sini. BE dekat area sini lah. Okey, insyaAllah tuan-tuan, insyaAllah. Jadi apa boleh kita bagi tahu adalah kenapa tuan-tuan lihat saya begitu confident. Kenapa tuan-tuan lihat saya begitu confident ayat sebenarnya. Sebab insyaAllah dia akan test ke area 50% lah macam kita jangka insyaAllah. InsyaAllah 50% dia akan sampai area sini, area swap zone ni yang saya bagi tahu tadi. Dan juga okey, kita ambil dua swap zone yang menunjukkan tuan-tuan nak letak BE okey, ini bukan kita tekan teknik terbaru lagi, ada orang kata teknik terbaru pula. Tak. Nampak tak tuan-tuan? Tepat saya tandakan untuk TP kita dalam letak kat area sini. Dia ada dua 50%. So satu 50% tuan-tuan buat take profit, satu teknik lagi lah. Satu lagi tuan-tuan letak sebagai BE. Ambil kat area yang kat sini. Allah. Lari juga dah. Betul ya. Okay, 50% ni. So tuan-tuan letak ini kat sini. Tak apa. Buat BE kat sini. Ikut level FIBO yang saya baru plot ni. Nampak tuan-tuan? Buat level dia. Level BE dia. Ni TP dia. Okay. So ini satu signal saya boleh bagi. Dan ini untuk short term ya tuan-tuan. Sebab untuk di daily dia masih lagi pergerakan dia masih lagi boleh naik. Okay, untuk pemuat ni dia akan retest dahulu. Biasalah dia nak naik dia akan retest. Benda tu biasa. Okay. Kita tengok dekat sini insyaAllah dia masih boleh naik lagi. Kalau kita tengok kenaikan dia sampai mana dia boleh naik lagi. Tuan-tuan ni just share saja tuan-tuan tak ada apa-apa pun. InsyaAllah dia boleh naik lagi sampai, kalau kita lihat dia dekat situ dia boleh naik sampai level ni sebenarnya. Ini level yang dia boleh P lah sebenarnya. Okay, tapi insyaAllah dia akan patah balik dulu untuk retest. Okay, itu level yang dia boleh sampai kalau kita lihat di daily lah. Kalau kita trade dekat H4, kita fokus H4 saja. Okay, so level itu yang dia boleh naik. Okay, saya buang. Alright. So untuk AUD, CAD. Okay, jangan tuan-tuan salah faham kita C4 kata currency strength AUD kuat. Memang betul AUD kuat. Itu tapi currency strength tadi untuk daily punya tau. Bacaan untuk daily jangan salah faham Itu untuk daily. Daily memang dia boleh naik lagi. Tapi tuan-tuan kena ingat macam mana dia naik pun dia akan retest balik. Dia akan retest dulu, dia akan retest baru dia naik. Harap tuan-tuan faham sebab dia dah turun dah mula profit dah. Kalau kena ni dah turun dah, nampak? Kan? Sini pasti biru kan CPM. Kebetulan sebenarnya. Okey, AUD JPY. Nampak? AUD JPY. Kita lihat tuan-tuan, kita tahu AUD paling kuat. JPY, AUD dengan USD lah paling kuat. JPY paling lemah. Kenapa jadi macam tu? Nampak macam tak apa kuat sangat pun. Okey, tuan-tuan boleh lihat di daily dulu. Sebab yang tu tadi kan saya menunjukkan di daily. So tuan-tuan nampak kekuatan memang pihak pada AUD. Betul? Tapi disebabkan kita trade di H4, kita kena tengok kemungkinan untuk dia retest ataupun sebaliknya. Okey, tuan-tuan lihat ini level 100%. Kalau tuan-tuan tak pasti, tuan-tuan boleh tukar pada ni. Boleh juga, tak ada masalah. Kalau kita tengok dekat sini, dia sudah break tau. Dia sudah break level ni. Kalau tuan-tuan lihat dekat apa ni? Dekat line chart. Tetapi kalau tuan-tuan nak selamat lah, kita ambil bucu yang paling atas. Ini lebih selamat tuan-tuan. Lebih selamat tuan-tuan tarik macam ni. Tak ada masalah, ikut je cara saya buat. Okay, kalau ikut bucu ni, ikut body, dia dah break 100%. Tapi jangan lagi tuan-tuan ambil yang paling selamat. Kalau dia boleh break, jika kita buat hipotesis jika maka juga jika dia boleh break level ini, level 100%, kalau dia boleh break, saya buat yang ni, saya bukan bagi signal lah, saya bagi tuan-tuan standby. Ni kalau terus masuk, tuan-tuan buat signal lah. Dah boleh buat, dah jadi signal lah tu. Nampak jika dia break level 100%, maka tuan-tuan boleh instant buy. Dia break dengan body tau. Pastikan dia break dengan body, tuan-tuan boleh instant dengan 100% dia break, tuan-tuan boleh instant buy dia akan sampai sini insya-Allah.
InsyaAllah dia akan sampai situ. Tuan-tuan boleh standby. Sekiranya ada rejection, maka dia akan patah balik ke 50%. Simple saja. Cuma saya nak bagi satu signal saja. Kalau dia break, 100% sebab AUD sangat kuat tu. JPY paling lemah. Sebab tu saya berani tunggu untuk dia break 100%. Saya tak confident dia akan patah balik. Okay, kemungkinan dia patah balik tu ada. Ada untuk dia bentuk huruf W tu ada. Boleh jadi. Okay, tetapi kalau ikut strength meter, sebab saya ni kan explain pasal strength meter. Jadi saya kena kena mempercayainya. Jadi sebab apa? Sebab saya pasang dekat di daily ni masih ada kekuatan untuk dia nak naik lah. Masih ada kekuatan sebab body dia agak besar. 3 body yang besar kemungkinan untuk dia nak naik itu tinggi tuan-tuan. Jadi tepat tuan-tuan dia akan sampai ke ni, level ni kalau dia break 100%, maka tuan-tuan terus instant buy. Break saya nak buat tulis sikit lah, ada yang tak pasang kan. Break 100% dengan body instant buy. Dia tu. Faham tak? Macam tu tuan-tuan. Okay, ini juga signal break 100%, kita instant buy, okay? Mesti break dengan body. Alright, mesti break dengan body. Okay, satu lagi siapa yang boleh saya bagi satu lagi? Sila. AUD NZD. AUD NZD ni sebelah-sebelah je saya kata AUD naik, NZD naik. Okay, bila pair sebelah-sebelah ni, dia pair sebelah-sebelah ni adalah pair yang sangat lumayan lumayan tu ayat tu. Sangat lumayan untuk di trade. Tuan-tuan boleh lihat dia sudah break level 100%, maka kekuatan dia untuk naik ke level 166 tu akan sampai insya-Allah. Yakin je kamu. Yakin je kamu simpan. So tuan-tuan di sini kalau siapa nak ikut tuan-tuan boleh instant buy lah untuk saya. Dan insya-Allah di bawah inilah tuan-tuan. Sebab dia dah break level 100%. Tapi dia punya ratio dia tak cantik lah. Kalau tuan-tuan tengok ratio dia tak cantik lah. Macam saya game Endurance ni masih valid lah untuk saya trade macam ni. Okay, sebab dia break dia bawah ekor sikit dengan kuah. So ratio dia sangat tak cantik, tetapi confidentnya saya sebab dia dah break level 100%, insyaAllah dia akan naik lah sampai sini. Okay, siapa nak ikut ini saya buat 50-50 lah. Tuan-tuan mana nak ikut lah. Tak nak ikut tak apa sebab dia insyaAllah dia akan naik. Cuma ratio dia tu kurang menarik. Jadi terpulang pada tuan-tuan. Okay, kalau saya instant buy terus lah. Saya tulis 50%. 50-50 lah, 50% tak ingat ni lah, 50-50. Maksudnya depend tuan nak follow ke tak follow sebab dia punya ratio dia tak apa cantik. Okay, tetapi insyaAllah boleh buy. Okay, saya lepas kat sahabat saya lah insyaAllah. Okay, baik. Terima kasih Super F. Saya begitu menarik. Jadi saya akan sambung dengan Euro USD So per Euro USD kita faham bahawa indeks dolar tadi sedang menguat dan kita dapat lihat di H4 untuk Euro USD dia buat satu breakout sell untuk kawasan support yang kita tandakan ni. So pada pendapat saya dia lebih cenderung untuk naik sebenarnya disebabkan ada satu rejection di kawasan trendline ni. Tapi ini sekiranya setup kenaikan ini tidak jadi, maksudnya dia kena breakout, dia kena break masuk semula ke dalam trendline ni. Jadi ini adalah pertanda pertama yang dia nak masuk semula, tapi kita ada baki lagi 2 jam 16 minit. Jadi lepas 2 jam 16 minit kita baru kita tahu candle ni adalah solid ataupun ia sekadar buat shadow. Kita tak nak tengok dia buat shadow macam ni dia buat shadow macam ni maksudnya next candle automatic buy. Tapi sekarang ni dia buat candle sell macam ni, dia cover dengan candle sell, dia boleh breakout sell dengan bagi saya boleh dicapai untuk kawasan support ni lah next target kita. Jadi next target kita dalam 1.0873 hingga 1.0809. Jadi kalau tuan-tuan dapat setup macam ni, mungkin tuan-tuan boleh entry pada next candle di H4. Sebab ini saya baca di H4. So di time frame H1 pun tuan-tuan nak entry awal pun boleh. Ini adalah satu breakout sell yang kuat. Ini kawasan support ni. Support ni sudah break. Tuan-tuan boleh lagi 15 minit sekiranya betul-betul candle ini adalah candle yang kita nampak ni adalah dia kekal bentuk macam ni. Ini menunjukkan signal sell tu sangat-sangat strong. Jadi tuan-tuan sebenarnya sekiranya price naik kejap pun tuan-tuan boleh layer sell. Okey, terutama di dalam kotak yang saya tandakan ni, insya-Allah tuan-tuan boleh retrace kejap baru dia akan sambung buat penurunan.
Jadi kalau ikutkan ni kita punya sell position, katakanlah dia buat sell ni, stop loss kita dalam 50 pip. Tapi memang jauh lah 50 pip. Jadi kita cuba dekatkan sikit, mungkin dekat dalam 40 pip ke 30 pip ke stop loss. So di dalam ni kita boleh layer sebenarnya dalam kotak ni. Dan kita punya target, kita boleh target paling bawah. Tapi kalau nak selamat, kita target yang atas-atas je. Dia punya kawasan support 108,743. Di sini kita boleh dapat dalam 80 pip. Jika tuan-tuan letak sell limit kat sini ya. Sell limit layer je sell limit. InsyaAllah kalau H1 kita mampu close dengan kena grafik macam ni. Jadi time frame M30. So M30 sudah pun complete. Okay, complete sell breakout. Ini kita tengok mungkin dia sedang buat sedikit retracement untuk di time frame M30. Untuk sell terus di M30 boleh, tuan-tuan boleh buka lot kecil. Seolah kita macam kita letak di atas ni ya. Kita masih letak jaga money management kita, sekali dia break, dia close di atas ni, menunjukkan price ni sebenarnya dia buat fake out untuk sell. Next time dia akan cuba untuk breakout untuk buy lah. Nah, itu yang kita kena faham. Dan apabila kita trading price action ni. So di time frame kecil okay, reversal untuk time frame M15 kita sudah dapat lihat. Mungkin dia cuba untuk naik sekejap untuk test balik tempat yang berlaku breakout ni. Sebab tuan-tuan kena ingat tempat yang berlaku breakout ni masih belum di test. Jadi apabila dia tak test, dia akan naik secara correction. Itu yang kita nak tengok di time frame M15. So sekiranya dia naik secara correction, so kita selalu ingatkan apabila dia berlaku pasif ke bawah, dia akan naik secara correction. Okay, saya tukar semula. Impasif ni sebab pasif, sebab apa kita kata impasif, sebab dia break kawasan support di M15 ni. Kemudian dia naik secara correction. So dia buat connect correction. So kat sini apabila dah sampai dia buat breakout semula di kawasan lebih kecil, kat situ kita akan cuba untuk sell. Ni kalau tuan-tuan yang trade F15 memang kena monitor kerap. Okay, biasanya dekat tempat yang dia pernah break sebelum ni, dia akan retest dan dia akan buat satu rejection di kat sini ya. Dalam kotak ni tuan-tuan boleh ya, kalau tuan-tuan nak lebih selamat trading, pastikan dia buat correction macam tu. Ni bagi saya correction ni baru nak mula lah di F15 ni. Kadang-kadang betul tak dia buat kena bullish ni, maksudnya di time frame F15 ni dia akan buat correction sekejap. Jadi macam tu lah kita dapat lihat. Ini contoh yang saya katakan dia buat ini pattern ni kita dah banyak nampak lah. Contohnya macam ni. Ni pasif, ini correction wave ke atas. So apabila lepas correction wave ke atas, dia buat penurunan. Lepas penurunan dia buat correction. So ni kalau buy, dia buat correction wave ke atas betul sell lah. Ini contohnya, ini yang kedua, sell, passive sell, correction wave situ. Nampak? Lepas tu dah breakout sell, dia retest mula untuk turun lah. Ini yang kita nak standby lah. So, passive sell, correction wave ke atas. Okay, correction wave ke atas lah. Nampak dia lambat dan naik. Lepas tu baru dia turun. Okay. Pattern ni berulang kali. Sebab tu kita sedang tunggu pattern sama berulang kembali di sini. Sebab ini satu breakout di kawasan resistance. Kawasan support sebelum ni. Dan sekarang mungkin dia akan jadi resistant lah. Kita tunggu dia buat retest tak mampu break. Kat situ kita akan cuba sell dengan stop loss yang nipis lah. Dengan atas ni ya. Okay, untuk Euro USD settle. Jadi saya buat satu lagi press sebelum saya pass ke C4F. Okay, untuk USD CAD saya telah share di time frame sebelum ni di channel Telegram, mapping channel. Saya nyatakan akan berlaku satu pullback semula di price untuk di test kawasan 1.26. Tapi walaupun USD kuat pada malam ni, tidak bermakna di UK dia akan naik. Nampak gaya kat sini, nampak kaikukan di H4 dia buat satu rejection sell. Cuma di time frame H4 ni dia masih bagi 2 jam 10 minit. Adakah ini satu sell yang kena sell yang kena bentuk? Bagi saya ada peluang untuk dia jadi turun lagi lah, sebab ini dia close dengan body di kawasan support. Jadi ada chance untuk dia turun lah. Susah nak kata naik.
Okay, saya adjust balik. So kat sini lah saya tengah tunggu dia buat correction. Baru dia naik. Okay, kita standby by pula di sini. Sekiranya dia masuk balik. Right. Ni penurunan yang dahsyat. Ini bagi saya dia break. Kalau tuan-tuan pasal bukan saya saja je tanda kawasan lain biru, lain oren ni. Tuan-tuan tengok sebelum ni ada pernah retest pertama. Dan ini adalah kawasan resistant. Base sebelum ni drop, base drop. Dan sini rally drop, rally base rally lah. Ini yang kalau tuan-tuan pasal tadi dia nak naik, dia buat impulsif naik, dia break sebelum ni dia break high, lepas tu correction wave ke bawah. Correction wave ni mesti dia tak boleh close di bawah wave ni. So kalau tuan-tuan dapat sun kat sini, kenapa dia ada buy kat situ? So apabila dia buat correction wave, dia akan sambung buat impulsif naik lah ke atas. Lepas tu dia turun, dia test balik, kuasa resistance dapat kena kapit. Ini adalah semua cara nak baca price action. Jadi kenapa saya suka, kalau tuan-tuan boleh je track gold untuk quick profit, tapi untuk currency ni kalau tuan-tuan nak practice macam mana nak baca price action InsyaAllah, sebab untuk currency ni pergerakannya tak kuat dan tuan-tuan boleh jaga tuan-tuan punya money management, boleh practice kat sini lah teknik-teknik tuan-tuan. Okay, bagi saya sini dia akan jatuh semula. Tuan-tuan instant sell ni tak ada masalah. So, instant sell kita target di kawasan line hijau ni, ini support ni. Sebab ni satu-satu breakout cantik kita akan set up sell terus. Stop sell position kat sini. So stop loss kita di atas kawasan tu. TP kita dalam 100 lebih lah pip. 135 pip, insyaAllah untuk dia cuba bawah. Jadi kalau stop loss tak apalah, kita dalam 46 pip je. Tuan-tuan boleh. Nanti kita akan lihat semula lah macam mana pergerakannya di dalam mungkin hari Khamis ni macam mana. Boleh Ifan? Saya dah share 2 mapping untuk tuan-tuan. InsyaAllah kalau ada profit nanti kita akan kongsi bersama. Kongsi bersama. Jadi saya akan pass ke C4S untuk sambung analisa beliau. Alright. Terima kasih C4S untuk pair yang menarik. Okay, so untuk part saya akan continue ikut row tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pasal saya ikut row tadi, atas bawah. Okay, mana terlintas itu kita trade. Alright. So kita akan buat AUD USD. AUD USD kalau kita lihat tadi tuan-tuan, dekat daily. Okay, so AUD memang mencanak naik, memang dahsyat dia punya kenaikan dia. Kita boleh tengok kita boleh tandakan yang pertamanya dia di sini. Di segi apa kita boleh naik, kita boleh lihat dia boleh naik lagi. Dan kita lihat dia berada di takat yang resisten yang sangat kuat. Resisten yang sangat kuat, okay. Okay. So, DH4. Okay, DH4 tuan-tuan boleh lihat. Kita nampak di daily tadi kan ada rejection sebab dia sudah sampai level 168 tu. Kawasan resisten yang paling kuat. Jadi kena berhati-hati tuan-tuan. Sebab apa di sini kebarang kemungkinan juga boleh berlaku. Berhati-hati. Okay. Okay, nampak kita tarik daripada situ memang jauh pergerakan dia, kita tengok dia boleh pergi lagi tau. Sebenarnya dia boleh pergi lagi. Okay, tetapi macam saya kata kita kena berhati-hati berhati-hati tuan-tuan sebab apa ni mungkin level kalau kita kecilkan, kita boleh lihat. Kita tengok di daily lah, kita tengok di daily lebih mudah. Kita nak tengok resisten nampak. Okay, bila di daily kita lihat dekat sini tuan-tuan. Kita nampak ada beberapa level level pada saya high volume area, very high volume area. Okay, tetapi dia juga boleh sampai sini. Dia masih boleh naik tuan-tuan. Tetapi agak risiko untuk nak trade kemungkinan untuk dia nak patah balik pun ada. Jadi saya tak nak trade pair yang masalah masalah macam kita tak ada Marah. Okay. So CADJPY. So tuan-tuan, saya nak beritahu untuk yang new trader, kita boleh pilih mana pair kita nak. Tuan-tuan ada hawk juga Okay, so CADJPY. Okay, CADJPY di segi apa saya lihat. Kalau tuan-tuan tandakan nampak ni, ini adalah area kalau kita buat dalam bentuk chart.
Nampak tak area resistance yang sangat kuat tuan-tuan? Ini resistance yang terlampau kuat. Yang menunjukkan bahawa dia mudah nak patah balik pun ada, dia nak naik pun ada. Okey, dia sangat-sangat berisiko. Jadi kita ignore. Pair yang berisiko kita ignore. Euro AUD. Okey, Euro AUD tuan-tuan. Kalau tuan-tuan lihat dekat sini, okey, ini untuk DH4 kan. Kalau DH4 susah sangat tak payah tarik dari belakang, kita terus buka daily. Sebab kita nak tahu dia sudah sampai area support dia ke ataupun macam mana. Okey, tak apa tuan-tuan kecilkan. Saya sekadar nak melihat sahaja. Okey, nampak tuan-tuan. Di sini dia sudah berada di area high volume area dan dia masih lagi boleh turun sebab dia punya history sejarah dia boleh sampai sini, betul tuan-tuan. Okey, kalau tuan-tuan lihat macam ni, keadaan dia macam ni, apa yang boleh kita kata adalah tuan-tuan lihat support dia di sini adalah valid Sini pun valid, yang dia sampai sekarang ni valid tau. Sangat-sangat valid untuk dia nak pull back balik. Okey, sangat-sangat valid. Kalau tuan-tuan tengok pattern dia, kita just draw sama-sama sekejap. Kita tengok dia naik, dia turun, buat impulsif, correction, impulsif, and then impulsif ni masih lagi impulsif. Dan untuk dia nak naik untuk membuat correction, naik macam ni pun agak tinggi. Dia nak naik macam ni pun agak tinggi. Kalau tuan-tuan tengok pattern dia. So bila pair yang macam ni, pada saya pair yang tak okey. Tak okey nak trade. So kita akan cari pair lain. Okay, kalau tuan-tuan lihat di sini, kalau tuan-tuan nak trade jugalah, dia memang boleh turun lagi. Okay, kalau nak trade juga, saya bagi juga satu signal yang lebih selamat. Kita tak payah tarik dari sini. Sini dia akan jadi jauh, tuan-tuan. Tarik dari sini. Sebab apa? Dia sudah break level 100%. Okay, so tuan-tuan kalau nak trade jugalah pair ni saya bagi Bagi tuan-tuan boleh buat instant sell. Tapi di daily tau, kita tengok DH4. Jadi daily memang dia akan turun lagi insyaAllah. Okay, so sini dia pun dah lebih pada level 100%. Kalau kita lihat lebih pada level 100%. Dia sudah retrace sampai level 50%. Syarat dia sangat cantik lah tu. Sudah lebih 100%, sudah retrace 50%, maka insyaAllah dia akan sampai ke level 168 insyaAllah. Jadi untuk sesiapa yang nak ikut, okay, boleh instant sell. Sampai sini saja, jangan lebih-lebih. Okay, level 100% di sini. Tuan-tuan kena pastikan tuan-tuan punya stop loss. Sebab ini pun saya buat 50-50, siapa nak ikut-ikut lah. Sebab 50-50 bermaksud dia punya ratio dia tak cantik sangat lah. Nampak di atas sedikit lah. Di atas level 100% sedikit. Okay, tak cantik ratio dia. So saya nak buat 50-50, bagi siapa yang nak ikut boleh ikut. Siapa tak nak ikut, tak ikut. Kalau tuan-tuan tengok saya buat 50-50 ni, maksudnya tuan-tuan kena ambil risiko sendiri sebab dia punya win-loss ratio dia sangat-sangat tak cantik. Tapi insyaAllah dia boleh sampai ke level ini. Masih boleh sampai. Okay. Okay, saya buat daripada bawah sekali pula. Okay, NZD USD. Okay, NZD USD. Kalau tuan-tuan lihat, nampak ada rejection Tapi rejection ni kalau tuan-tuan betul-betul tarik Fibo, nampak ada ini yang tricky dia, nampak. Dia break level 100. Tetapi dia tak boleh sampai 161.8. Nampak tuan-tuan? Very tricky Kalau tuan-tuan adjust dekat body pun, nampak? Bermaksud apa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tengok macam ni, bermaksud apa? Terbaik untuk tarik Fibo adalah body ke body. Betul tak? Tuan-tuan perasan tak? Itu yang lebih terbaik kan? Kalau betul-betul kita tengok di segi macam ni. Apa? Kita learn sama-sama lah. Sebenarnya tak jugalah. Dia banyak sebab. Kadang-kadang ada orang kata apa, news dan sebagainya. Ada benda yang kita tak perasan, dia akan reject balik. Mungkin area tu ada high volume area. Okay, tak apa. Kita ambil senario ni. Senario ni dia reject pada level 161. Okay, persen 8%. Dia reject dengan sebatang macam ni. Dia reject. Kemungkinan dia akan sampai ke 50%, betul. Untuk level-level yang macam ni, pada saya tak cantik tuan-tuan nak trade sebab ini level resistance become support. Resistance become support dekat sini sangat kuat. Sangat-sangat kuat. Yang membolehkan dia melonjak ke atas kembali pun ada. Jadi area ni tak menarik nak trade tuan-tuan. Saya tak mau trade ni, berbahaya. Pada saya berbahaya, dia nak patah balik pun ada tau. Walaupun dia reject sekarang, dia reject 100% tadi kan. Nak patah balik memang ada. Sebab dia sudah sampai 161. Benda yang dah sampai target tu agak berisiko sebab dia tengah patah balik. Tuan-tuan boleh tengok trend line ni pun sama. Mungkin dia akan patah balik sikit, dia akan naik terus. Mungkin dia ni agak berbahaya risiko. Saya pergi kena spare.
Tak maaf Sipan, masalah sikit Sipan. Sila. Tak ada masalah. Mencari pair yang cantik Sipan. Lagi takut apa? Kita punya para pendengar kan. Macam kita. Hidup macam saya lah, bukan kita, saya. Alright, so tuan-tuan lihat ini ada pull back. Dia nak naik ni, badan ni besar ni, bukan main-main punya badan ni. Dia dah reject level 100 ni, bukan main-main punya badan. Okay, bukan main-main punya badan. Dan area tuan-tuan lihat ini adalah area yang mudah untuk dia nak capai. Okay, sebab apa tuan-tuan? Ini area resistant. Okay, saya lupa nak cakap. Ini area resistant nampak? Yang sangat solid, yang sangat kuat. Ini pun yang sangat kuat, ini pun yang sangat kuat. Okay, takkan saya nak bagi TP batas tu kan? Macam tak logik tuan-tuan. Jadi kita ambil biar berlogik. TP kita bagi area 50% sahaja. Sangat kuat tuan-tuan. Variation dengan body dan juga resistant ini belum lagi ditest. Stop loss tuan-tuan di bawah 100. Nampak? Tapi tak cantik tuan-tuan ratio dia. Kalau tuan-tuan nak cantik gini, tuan-tuan boleh hentam sampai 100 pun boleh sebab resisten dia sangat kuat. Tapi tak logik dah sangat. Bukan tak logik, nampak tak apa nak menarik. Hari ni 38 ni pun menarik. Kita ambil yang kita nak tengok ni area cantik di sini. Sini kita tarik sini, tak apa tuan-tuan. Ini resisten yang sangat kuat. Jadi bila resisten sangat kuat, tuan-tuan letak TP situ, BE tuan-tuan boleh letak dekat sini. Tuan-tuan boleh letak dekat 50%. Tuan-tuan boleh letak dekat 61.8%. InsyaAllah. InsyaAllah. Itu menjadikan tuan-tuan punya ratio lebih cantik. Macam tu. BE tu yang sebenar-benarnya tuan-tuan kena letak di bawah ekor tuan-tuan. Ekor di bawah ekor tu agak berbahaya. Kadang-kadang ekor fake out tu boleh mencedokkan kita tuan-tuan. Berhati-hati. Okay. So untuk GBP, CHF tuan-tuan boleh buy. Buy dia pun tak kuat ni, mungkin dia akan patah balik sekejap, dia akan naik balik. Hati-hati lah, penny hati-hati lah. Bila yang hati-hati ni saya akan letak 50-50 lah. Kena hati-hati lah. GBP ni tuan-tuan kena tengok margin tuan-tuan. Yang saya tak letak 50-50, insyaAllah tuan-tuan boleh follow lah insyaAllah. Yang 50-50 tuan-tuan kena buat decision. Okay, sampai tahun tu dulu saya ingat saya bagi lain. Boleh. So, terima kasih CFF atas analisa yang diberi. Jadi, jam sudah menunjukkan pukul 12. Pukul 11. Jadi, kita akan cuba tengok pair mana yang ada setup lah untuk di time frame H1. So, kita bermula di gold. So, gold di time frame H1 ada satu candle engulfing kat atas tu. So macam saya kata tadi, untuk berlaku sell, saya lebih prefer dia reject trendline ni sebenarnya. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak entry sekarang ni adalah orang kata berisiko, tapi tuan-tuan boleh ambil risiko tu untuk sell. Mungkin TP kita ada 1917 ataupun kita punya target dalam 18.7. Okay, stop loss kalau tuan-tuan entry kat sini, stop loss tuan-tuan mestilah tuan-tuan letak di atas sedikit daripada shadow yang sebelum ni ataupun 1950 macam tu, tuan-tuan boleh letak tuan-tuan punya stop loss lah di range 1. Untuk minyak pergerakan dia, dapat lihat kat sini price untuk pergerakan ni adalah dia cuba sini bagi saya satu breakout saja, breakout untuk buy, tapi kat sini kita tengok tuan-tuan nampak candle bullish je di range 1, tuan-tuan boleh buy. Kat sini sebab saya buka di line chart, tuan dapat tanda kan dapat paling tinggi dan ini dia punya line ya. So saya nak pastikan dia price dia reject di line yang saya tandakan ni. So sekiranya dia buat satu rejection dengan candle bullish, bagi saya dia boleh buy. Tapi tuan-tuan kena hati-hati sebab di time frame H1 ni dia apa yang berlaku ni mungkin dia buat road M. So road M ni dia macam misalnya yang kita selalu katakan, dia pattern untuk test balik kawasan support yang dia pernah buat sebelum ni. So dia buat pattern M, maksudnya next target sell adalah kat sini. Kat sini kita boleh fokus buy semula. Jadi untuk buy kan, untuk sell sekarang ni bagi saya dah agak terlambat untuk phase 1. Kita cuba fokus setup buy sekiranya ada berlaku rejection di trendline. Tapi kalau tuan-tuan nak buy lagi satu tempat adalah di kawasan 97.5 macam tu. Kerana kat sini pernah berlaku base dan dia buat rejection higher highs lebih tinggi pada ni. Dan trendline ni pun sudah katakan sudah patah.
So lepas patahnya trendline ni, kita akan fokus tetap buy. Lebih cantik lah. Mungkin dia akan test maksimum bagi saya dia akan turun, kalau dia turun bawah 96.8, ini menunjukkan minyak tidak ready lagi untuk naik. Okey. Jangan kecewa, jangan kecil hati, memang macam tu pergerakan dia. Jadi kat sini sekarang dia close bawah 96.8, mungkin dia akan test di 92.4. Okey, 92.8.96 macam tu. Kat sini ada pernah jadi kawasan double bottom. So ada one day nanti dia akan test, tapi kita tak pasti bila. Kita kena selesai tengok prediction. Jadi untuk minyak, jangka saya boleh naik lagi. Kita tengok trendline ni macam mana di time frame H1 pada pukul 12. Sekiranya dia kena bullish, kita boleh buy dengan stop loss yang limpis. Di time frame F15 kita sudah dapat lihat satu rejection yang orang kata agak rejection ni telah berlaku di kedai kapit sebelum ni. Jadi di time frame M15 tuan-tuan nak buy, tunggu 8 minit, sekiranya ada candle bullish tuan-tuan boleh buy. Tapi TP kita tak banyak, TP kita hanya dibuat di kedai kapit ataupun di kawasan support sebelum ni. Mungkin dia akan buat resistance kat sini. So untuk scalping mungkin target kita 102.5, kat situ baru kita akan close position buy dan kita cari position semula untuk sell. Sebabkan oleh price action yang terdekat sekarang ni kita dapat di M15 adalah dia buat breakout sell. So sell breakout, dan kat sini dia akan, bagi saya dia akan test. So kat sini area di sini lah dia akan patah balik, dan untuk sell dia akan cuba untuk reject semula lah di trendline ni. Okey, tuan-tuan boleh nampak lah kat situ kenapa saya fokus tetap buy sekiranya dia reject trendline. TP kita di kawasan tempat berlaku breakout sebelum ni. Kita nak pastikan bahawa minyak ni price ni di respect lah. Kalau tak respect tu payah lah, punya stock lah kita akan jadi jauh. Okey, harap tuan-tuan faham lah dengan pergerakan minyak yang saya cuba kongsikan ini. Okey, di seterusnya ada satu lagi pair. So satu lagi pair, dan kita close kot je final. So untuk pair Kiwi dollar ada satu rejection sangat kuat di time frame H1. Okey, tapi nak entry pun dah terlambat dah, tak boleh apa-apa. Kita fokus, kita cari setup lain lah. Kiwi dollar ini ada satu setup buy yang cantik. Okay, Euro NZD ada satu engulfing. Ini yang pernah saya marking sebelum ni di time frame daily kot. Okay, kat sini pernah ada dan jadi kawasan support dah agak sangat jauh sebelum ni. So di sini pada tahun 2017 kat sini pernah jadi kawasan support, dan ini sedang berlaku satu rejection untuk kita dapat TP mungkin dalam 100 pip ke 200 pip. So tuan-tuan boleh instant buy kat sini untuk Euro NZD, dan kita punya stop loss kita di bawah shadow 72 pip. TP kita di kawasan swap zone di sini. So swap zone yang saya tandakan adalah di sini, yang saya masukkan dalam area 1.57600. So kita cuba target TP kita di situ. Kalau ikutkan ni risk reward ratio dia tak apa cantik, disebabkan oleh price sudah pun jalan. Kalau ikutkan di sebelah 1.22, tuan-tuan boleh letak buy limit sekiranya tuan-tuan nak aim risk reward ratio dia 2 ni sebelah 1. So tuan-tuan tanda risk reward ratio dia 2 ni sebelah 1 macam ni lebih kurang. Kemudian tuan-tuan letak buy limit kat sini. Kalau dia celuk kaki, mana tahu rezeki tuan-tuan. Tuan-tuan boleh letak buy limit kat situ. Celuk kaki sebenarnya. Celuk kaki, mana tahu price nak naik kan, biasa buat itu, celuk kaki. Okay, shadow kita mungkin 10 pip di bawah shadow yang sebelum ni untuk kita punya stop loss. Alright, itu kita punya suggestion saya pada malam ni. Jadi harap perkongsian pada malam ni akan memberi manfaat lah kepada kita semua. InsyaAllah. Sebab ada apa-apa lagi pesanan ke sebelum kita close? Okey, pesanannya tuan-tuan, mana saya tanda 50-50 tu untuk part saya tu, tuan-tuan kena hati-hati itu depend pada tuan-tuan punya
margin tuan-tuan punya margin. Kalau yang tak ada 50-50 tu, maknanya saya confident lah, tuan-tuan belum tentu confident tuan-tuan tengok, macam kami kata lah, Zifaina selalu beritahu, kalau tuan-tuan tengok setup kami ni ada sama dengan tuan-tuan, sesuai dengan pemahaman tuan-tuan, logik atau tuan-tuan dengan kami, oh sama tu, tuan ikut. Kalau rasa ada berbeza, tuan-tuan timbang tara yang mana lebih baik, tuan-tuan ikut yang mana tuan-tuan rasa lebih baik. Itu saja. So Zifaina, kita di penghujung rancangan lah Zifaina, yang baik semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kelemahan, kekurangan daripada kami berdua, kami mohon ampun. Kami ucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak Zifaina. Okey, perbanyakkanlah amalan tuan-tuan dan insya-Allah kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.